Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. So hari ni kita sambung kita punya weekly FB Live Takaful Q&A dengan saya punya sahabat Cik Megat. Okay, topik malam ni kita bincang sikit pasal 12 golongan kritikal yang memerlukan hibah. Azan kebetulan sekarang ni agak hot sikit, agak hot lah kan, macam-macam orang share dekat Facebook harta pusaka lah kan. Sebab saya rasa konflik berkenaan harta pusaka ni memang satu benda yang kita panggil menjadi bualan bila seseorang meninggal dunia lah. Okay. So sebelum tu kalau boleh kan, saya minta anda boleh share dulu. Sekejap Okay. Tak keluar lagi. Sekejap Okey, sekejap. Sebentar di tengah loading. Okey, ada internet ni sikit. Ya. Sebentar. Okey. Settle. Okey. So kita sambung semula tadi dah. Okay. Kepada siapa-siapa yang baru dapat notification untuk video ni, anda mungkin boleh share kepada dekat wall anda kan. Topik malam ni agak menarik pada saya sebab kita bincang pasal 12 golongan kritikal yang memerlukan hibah. Okey. So dan kita akan bincang satu persatu lah. Okey. Kenapa kita bincang topik ni kan? Sebab sebenarnya ramai yang pengalaman saya sendiri, pengalaman Megat sendiri kan, saya pernah bincang yang bila jumpa dengan public kan, bila jumpa public, kita rasa orang ramai tahu benda ni kan? Yes. Ramai tahu pasal pembaikan harta pusaka, proses nak uruskan harta pusaka, tapi sebenarnya bila kita cerita lebih detail memang ramai sebenarnya yang nak tahu ramai sebenarnya yang nak tahu, and banyaklah. Macam ada sampai yang request kelas, request kelas semua penting. Ada buat kelas ke kan, sampai sebab dia rasa benda ni penting, and dia ada kesedaran tu lah yang perancangan harta ni penting, so dia rasa benda ni sangat perlulah untuk dia tahu. Okay, so malam ni kita punya topik is 12 golongan yang kritikal untuk perlukan hibah. Okay, so basically kita akan share lah 12 golongan ni, and kenapa setiap golongan ni perlukan hibah lah. Alright. So kita dah start dengan siapa? Tak apa, kita tengok list dulu. Okay, sekejap. Tengok list dulu. Okay, kita tengok list dulu. Okay. So, pertama sekali pasangan yang mempunyai rumah atas satu nama. So, kenapa sole ownership rumah? So, maksudnya kita explain dulu. So, maksudnya rumah tu beli atas nama seorang je lah. Individu atas nama individu. Kita ambil satu senario lah, senang kan. Kita ambil satu senario. Katakanlah suami kan. Suami beli rumah. Beli rumah atas nama suami. Okey, atas nama suami, individu kan. Okey. Isteri tak ada nama dalam rumah tu. Okey. So, kalau katakanlah meninggal dunia, kita cerita dia punya senario dulu, barulah kita cerita bagaimana hibah tu masuk. Barulah orang boleh faham. Barulah orang justify kenapa dia perlu hibah pula kan. Okey. Contoh okey, pasangan yang mempunyai rumah atas satu nama, sole ownership house, ataupun proxy. Proxy ni proxy settle dulu. Kemudian takut confuse. Kita cerita pasal atas satu nama dulu. Okey. Suami beli rumah atas nama suami, isteri tak ada nama dalam tu. Okey, sekarang ni suami meninggal. Okey. Rumah tersebut masih atas nama suami.
Betul. Okey. So jadi rumah tersebut adalah harta pusaka suami lah. Okey. Jadi kenapa suami perlu ambil hibah untuk isteri? Okay, so dia perlu ambil hibah untuk isteri so that isteri boleh, sebab bila rumah tu dia akan jadi harta pusaka, kan? Rumah tu akan jadi harta pusaka. So dalam rumah tu ada hak-hak waris faraid yang lain. For example, ibu maksudnya mak mertua isteri tu lah. Yes, mak mertua. Bapak mertua dia, kan? And lepas tu ada, and bahagian dia sebenarnya paling kecil, 1/8. And lepas tu ada 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian anak perempuan. Okay, so maksudnya bila dia ada hibah tu daripada husband, so at least kalau dia nak rumah tu, dia boleh bayar bahagian-bahagian bahagian mak mertua dia tadi, bahagian bapak mertua dia tadi. So dia boleh beli portion tu lah. Boleh beli portion tu lah. Then lepas tu barulah boleh transfer atas nama dia lah. Yes. Okay. So tu satu cara. Atau maksudnya dia beli bahagian waris faraid lain, jadi transfer kepada satu nama je. Yes. Jadi waris faraid lain lepaskan hak dia lah kepada isteri. Sebab dia dapat duit. Okay. Tu satu. Yang kedua, kalau katakanlah sebelum kita waris tu nak bahagikan ikut faraid, kan? Okay. Isteri nak tuntut harta sepencarian. Okey. Ramai orang kata, sebab contoh macam isteri ada hak atas harta sepencarian kepada harta tu sebelum nak difaraidkan. Jadi katakanlah rumah tu harga RM500 juta. Okey, kalau isteri boleh tuntut harta sepencarian sehingga 50%. So 250,000 daripada rumah tu milik isteri. Isteri lah. Okey. Tapi proses nak apply harta sepencarian macam mana? Panjanglah proses dia. Panjang satu hal. Okey, saya bagi tahu sikit. Cara dia adalah melalui mahkamah syariah. Dan kita tak boleh nak pergi sendiri pergi mahkamah untuk filekan tuntutan tu. Betul. Jadi mesti melalui lawyer. So nak buka file, lawyer akan buat kerja, buat research semua everything, kan? Yes. Dan isteri pula kena juga tunjukkan bukti-bukti, kan? Bukti-bukti bahawa dia berhak untuk tuntut harta dan dia ada menyumbang kepada benda tu. Dia ada menyumbang. Kalau katalah macam dia mungkin tak menyumbang direct pada rumah tu, tapi dia mungkin bayar apa? Dia bayar apa ni? Dia cukai pintu. Yes. Ataupun dia mungkin bayar kereta. Suami bayar rumah, isteri bayar kereta. Betul. So bukti-bukti tu nak kena sertakan. Jadi semua benda tu kena siapa buat? Lawyer yang buat. Lawyer kena filekan mahkamah dekat mahkamah syariah, buat tuntutan. Jadi hakim mahkamah syariah akan keluarkan perintah bahawa separuh daripada harta yang ditinggalkan suami adalah harta kita panggil apa? Adalah harta sepencarian. Okey. So satu benda lah. Okey. Sebab tu dia kena wajib, bukan wajib lah. Kata patut kena ada hibah lah, untuk memudahkan proses tu lah. Contoh okey, kita masih orang yang pertama sekali, yang pasangan yang mempunyai rumah atas satu nama ni. Okey, katalah isteri nak tuntut harta sepencarian, dia perlukan duit nak buka file, nak bayar lawyer. Jadi kalau katakanlah macam duit suami semua dah kena beku, kan? Dan beku satu hal, dan duit tu pula ada bahagian orang lain, so dia tak boleh simply nak guna untuk tuntut bahagian dia. Dari segi hukum pun salah. Jadi nak tak nak dia perlukan duit yang memang segera guaranteed, immediate, dan dia betul liquid. Yang mana paling mudah sebenarnya takaful lah. Kan? Tu ingat siapa yang ada rumah yang mungkin ada satu nama. Okey. So macam mana pula dengan proxy? Okey, kalau proxy ni yang biasa saya dengar lah. Okey, apa itu proxy sebenarnya? Proxy ni dia macam bayangan je sebenarnya. Okey, apa maksud beli rumah nama proxy? Dia beli atas nama isteri, contoh. Okay. Dia atas nama isteri, ada sebab-sebab tertentu. Okey. Tapi yang sebenarnya dia yang bayar. Okey, lepas tu. So sebenarnya isteri tu sebagai proxy je lah. Okay, in most situation lah yang saya selalu jumpa lah, isteri ada benefit loan. Maksudnya dia kerja government ke, maknanya gaji dia mungkin lagi tinggi, dia dapat interest rate rendah lepas tu kerja dia lagi stable. So kita gunakan isteri tu untuk beli rumah, apply atas nama dia. Tapi pada masa yang sama sebenarnya husband yang bayar.
So kenapa? So sekarang ni kalau untuk yang proxy ni, siapa yang patut kena ada beli hibah? Okay, so maksudnya orang yang bayar tu lah. Orang yang bayar. Orang yang sebenarnya membayar. Sebab nama adalah nama isteri. Yes. Kan? Kalau rumah tu ada MRTA sekalipun, dia akan cover isteri. So tapi yang bayar Tapi ada orang yang tak ada nama pun dalam tu. Orang yang tak ada nama pun dalam tu. Yes. Jadi orang yang membayar itulah sebenarnya perlu ada hibah. Takaful atau hibah takaful. Jadi bila meninggal dunia, duit yang dia dapat tu boleh cover cover rumah untuk lah. bayar ni lah. So rumah tu taklah terjual. Yes, betul. Ataupun rumah tu tak kena lilung semua everything kan. Sebab isteri pun sebenarnya mungkin tak mampu untuk bayar. Kan? Sebenarnya dia yang bayar. So that's why dia kena ada lah. Okay, settle point pertama. Point pertama settle. Orang individu yang pertama. So sekarang ni masuk nombor 2 pula kan. Okay, pasangan yang mempunyai rumah atas 2 nama kan, joint ownership. Joint ownership. So kalau joint ownership, pertama sekali kenapa? Okay, kita cerita dulu joint ownership tu maksudnya apa? Sebab kadang-kadang kita memang expect, kita mungkin tahu, tapi kadang-kadang audience kadang tak faham apa itu joint ownership, apa itu, dia tak faham term-term tu. Okay. Joint ownership ni maksudnya satu rumah 2 nama. Okay, ada 2 nama. Okay, ada kadang-kadang di senario kita ambil husband and wife lah. Kita husband and wife 2 nama. Jadi loan dia pun ada 2. Ada 2 lah. Ada 2 nama. Okay. Tapi yang bayar seorang. Yes. Suami yang bayar. Kan? Okey. Bila meninggal dunia, katakanlah MRTA. Okay. MRTA kan? MRTA cover suami. Tapi portion isteri still kena bayar. Betul. Katakanlah rumah tu harga 1 million. Yes. Kan? 1 million bayar monthly katakanlah 6,000. Sebulan 6,000. Suami bayar 6,000. Bila suami meninggal dunia, okey. Portion suami bank dah cover lah pakai MRTA. Yes. Kan? Tapi bagaimana dengan bahagian isteri? Bahagian isteri kena bayar. Jadi si suami perlu beli hibah untuk diri dia dan hibahkan kepada isteri supaya isteri boleh tanggung bayar. Dia sebetulnya taklah kalau konsep hibah ni hak isteri kan, terus hak isteri tak wajib pun nak bayar hutang suami. Tapi kalau dia pakai wasi pula, nanti ada pula hak waris faraid dalam tu. Betul. So yes, orang lain boleh tuntut pula. Jadi in a way sebenarnya lebih kepada bagaimana persetujuan masa hidup tu. Perbincangan masa hidup tu paling penting. Sebab tu kadang-kadang benda ni memang kena plan masa hidup. Sebab kalau execute masa meninggal dunia, memang dah tak ada buat apa lah. Yes. Okay. And satu lagi reason kenapa kalau joint ownership ni perlu. For example, macam tadi yang kita ambil senario tadi, ada 2 nama. And husband tu meninggal. Okay, husband tu meninggal and mungkin yang 6,000 tadi tu husband bayar 3,000, wife bayar 3,000. Okay, so bila husband meninggal, portion dia dah settle lah. So wife memang still bayar 3,000. And memang selama ni hidup pun wife yang bayar. Kan? Tapi yang bahagian husband tadi tu dah jadi harta pusaka. So dah setengah. Yang setengah tu ada bahagian-bahagian pula lagi. Sebenarnya yang setengah tu ada bahagian orang lain. Ada jadi si isteri pun kena dah juga beli bahagian tu. Yes. Kalau tidak kena jual. Betul. So katalah macam waris faraid dia tak setuju kan, tak nak dia nak cash. Kalau nak cash bagi duit hibah tu lah bagi dekat waris faraid tu. Kalau tidak kena jual susah kan. Kalau tak ada modal kena jual lah. Okay. So point nombor 2 settle. So kepada anda yang mungkin ada idea ataupun ada rasa macam ada apa ataupun anda rasa kan, orang lain yang mungkin tak tersenarai dalam 12 orang ni kan, dalam 12 orang ni yang mungkin pun perlu juga. Mungkin anda boleh boleh letak apa ni di ruangan komen dan kita boleh discuss, tak ada masalah. Okay. So yang ketiga, why tak ada share? Kenapa tak ada share? Why tak ada share? Share tak ada? Ada lah. Macam ni tak ada share pula. Ni saya share ni daripada ada. Cuba tengok. Cuba tengok betul. Okay, sepatutnya ada. Sepatutnya mesti ada. Okay, so yang ketiga, individu yang banyak utang. Okay. So contoh apa yang punya utang? Utang yang macam mana tu? Okay, nombor satu. Pertama, hutang yang macam mana? Kedua, kenapa
kenapa hutang kena ambil hibah pula? Okey, cuba bincangkan. Okay, sebenarnya saya just nak share satu experience lah. Satu experience. Ada stranger ni datang, dia PM, dia DM dekat IG. Okey. Okay, dia DM dekat IG, dia kata Dia tak kenal langsung awak tu? Memang tak kenal langsung, memang tak kenal langsung. Dia nak tanya pasal hibah. So bila saya jumpa dia, ceritalah pasal hibah ni semua kan. And kita as an agent, kita boleh tahu orang ni banyak tahu benda. Okey. Okay, so what happened sebenarnya, masa tu baru dalam 4 bulan husband dia meninggal. Okey, perempuan. Perempuan. Okey, betul. Husband dia meninggal. So memang dia tahulah pasal urusan tu pusaka baru lalu kan. Okay, so okay, kenapa dia cari hibah? Okay, sebab ada some of the debts, masa husband dia meninggal, husband dia tinggalkan hutang. Okey. Yang hutang tu dia kena tanggung. Macam tu pula. So mungkin bukan hutang dengan financial institution, hutang dengan tempat-tempat lain ke apa ke. Okay. So dia akan cari apa ni lah, dia akan cari waris lah. Okey. So dia rasa dia perlu benda tu, so that kalau dia meninggal, anak dia tak kena benda tu. Maknanya anak dia tak kena pula benda tu lah. Sebab anak dia masih kecil lagi. Okey. So that is contohlah kenapa orang yang ada hutang perlukan hibah ni lah. Kalau kita pernah kita pergi sembahyangkan jenazah. So normally imam yang solatkan jenazah tu dia akan tanya kan, okey, jenazah ni ada hutang tidak? So bila ada hutang, dia mesti tunggu somebody untuk overtake pula. Kita panggil undertake. Okey, saya kalau ada hutang semua tuntut kat saya. Dia baru dia solatkan. Sebab Nabi dulu pernah macam tu kan. Nabi Muhammad SAW pernah ada riwayat, dia kata nak solat, dia tanya ada hutang, dia tak nak solatkan. Sampailah saya tak sure siapa, saya nak Ali ke atau siapa yang undertake dia punya hutang tu, barulah Rasulullah SAW solatkan. Okey. So tu hutang maksudnya hutang lah. Okey, jangan ingat orang cakap aku banyak hutang tak mampulah nak beli insurans atau takaful. Itu yang lagi penting sebenarnya hutang lah sebenarnya lagi penting lah dihibah. Sebab apa, kalau jadi apa-apa kan, at least meninggal dunia dia tak ada settlekan hutang semua. Okey. Alright, so nombor 3 selesai. Okay, so kenapa pasangan yang nombor 4 ni, pasangan yang cuma ada anak perempuan perlukan hibah? Pasangan yang ada anak perempuan perlukan hibah. Pertama saya rasa kita panggil apa kan? Sebab kalau dia tak ada dia depends. Kalau katakanlah ada anak perempuan dan tak ada ayah, yang tak ada ayah, so pertama sekali, kenapa dalam family tu anak lelaki penting? Sebab anak lelaki sebagai stopper. Kalau tidak nanti harta tu boleh pergi ke adik-beradik. Yes. Maybe abang boleh explain sikit waris faraid. Maybe ada yang ulang balik tengok ulang balik. Kalau kita sebelum ni kita dah banyak kali cerita dah pun sebenarnya. Kita ulang balik. Kita ulang balik sikit. Kita ulang balik. Waris faraid ada 5. Katalah ni si mati. So pertama sekali ibu, bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. So sekarang ni katalah anak lelaki tak ada, anak perempuan je ada. So bila anak perempuan dan ayah tak ada, dan ayah tak ada, so dia macam ni. So kalau meninggal dunia, ini dapat 1/8, 1/6, ini dapat 1/8. So ini dapat bahagian dia lah. So ada baki, mesti ada baki punya. Satu bahagian. So baki tu normally akan pergi tengok ada sama ada atuk kan, ataupun tu yang pergi ke adik-adik lelaki semua everything. So jadi tak pasal-pasal orang kata kadang-kadang kita nak supaya anak perempuan dapat lebih. Tapi kalau ikutkan faraid mungkin dia akan dapat kurang. Jadi itu patut kena dihibah lah. Sebab anak wife pun dapat 1/8 je. Wife pun dapat tak banyak. Jadi dia punya strong point dia memang kena ada hibah khas untuk isteri dan anak-anak perempuan, supaya tak ada boleh orang lain tak boleh kontes lah. Okay, so tu point nombor 4. Okay, point nombor 5, pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan tapi nak bahagi harta secara sama rata. So this one basically very straightforward lah pada saya. Straightforward lah. Okay, sebab kalau macam kita tengok tadi, waris mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6,
pasangan dapat 1/8, Okay. wife dia dapat 1/8. Anak lelaki 2 bahagian. So anak perempuan 1 bahagian. Okay, so kalau kita tengok, katalah 1 bahagian tu nilai dia 1,000 lah contoh. Kan? So anak lelaki dapat 200,000 sebab dia dapat 2 bahagian. Anak perempuan 100,000 je. Okay, so kalau dia nak bagi sama banyak, so kenalah ada hibah lagi 100,000 untuk perempuan. So that one memang very. Tapi benda ni kenapa benda ni kita kena precondition anak-anak seperti supaya tak nak jadi bergaduh kan. Sebab kes-kes baru ni lah, kalau anda tengok yang baru-baru ni ada artis yang meninggal dunia kan, baru seminggu cerita pasal kebaikan dia semua everything, tiba-tiba hari ni keluar pula viral pasal adik arwah bergaduh pula dengan demi kakak ipar. Kita tak tahulah apa cerita sebenarnya. Kita tak tahu apa cerita, tapi itulah hakikat dia. Itulah hakikat dia lah. Mungkin orang akan cakap jangan tak baiklah cerita pasal orang lah semua everything kan. Kenapa ambil kesempatan lah everything cerita pasal dia. No, ini bukan masalah ambil kesempatan. Inilah sebenarnya tugas kami untuk bagi awareness. Yes. Kan? Sebab patutnya benda tu kena selesaikan awal. Kan? Kena wasiat ke, hibah ke, semua everything. Sebab sebenarnya kenapa kita kena selesaikan masa kita hidup? Kenapa kita kena uruskan masa kita hidup? Sebab masa kita hidup, harta tu kita yang kontrol. Orang lain takkan boleh kacau-kacau. Orang lain tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Tapi bila kita dah tak ada, wah masing-masing sebab nampak ada manfaat kan. Masing-masing akan gunakan dia punya untuk manfaat diri sendiri. Manfaat diri sendiri lah. So, saya tak nak komen lanjut pasal kes yang viral tu, tapi yang pasti setiap orang memang kena tahu ilmu pengurusan harta pusaka ni, dan setiap orang patut kena ada wasiat. Wasiat tu maknanya bagaimana nak uruskan harta-harta kita kan selepas kita meninggal dunia. Kata kadang-kadang ada yang saya pernah jumpa lah, dia kata saya tak ada harta, macam mana nak buat wasiat. Dia rasa tak ada harta. Dia rasa tak ada harta. Tapi dia kerja, dia ada EPF. Dia ada saving account. Paling teruk pun 2 tu mesti ada lah. Biasa mesti ada ni. Kalau dia kerja, dia mesti ada EPF dan dia ada gaji. Gaji normally ada account. So benda macam ni sebenarnya kita kena aware kan sebenarnya. Sebenarnya kalau masa yang saya ingat dulu, masa kita first, tak silap saya antara first training kita dulu lah dengan amanah raya. Okey. Apa tu harta? Yes. Dia identify apa itu. So maksudnya harta ni dia bukan semestinya duit, dia tak semestinya rumah, dia tak semestinya kereta. Apa-apa yang boleh bagi manfaat. Yes. Kan maksudnya kalau dekat tangan ada jam, tu harta pusaka lah. Yes. Kan maksudnya kita tak boleh suka-suka. Contoh jam kan, katalah jam ni harga katalah 2,000 3,000 kan. Tak pun 100 pun jadilah. Okey, ibu-ibu mahal sangat. Ibu mahal sangat. Capai di akal nanti. Okey. Katalah jam tu harga 150 lah. 150. So kalau 150 jam ni walaupun pada orang kata 150, tapi kalau kata waris faraid ada yang nak aku nak pakai, apa kau pakai, ada hak aku kat situ. So kalau katakanlah orang tu tak halalkan ataupun tak redha, so benda tu jadi makan harta anak yatim pula. So sebab tu pada saya semua orang ada harta. Pengurusan sebelum meninggal dunia tu lebih penting supaya perancangan semasa hidup tu penting supaya pengurusan selepas meninggal dunia tu smooth. Okey. So, nombor 5. So, now kita masuk nombor 6. Kita masuk nombor 6. Okey, pasangan mempunyai anak OKU. Okey, pasangan mempunyai anak OKU dan perlu penjagaan khas. Okey. Yang ni bukan setakat hibah, bukan setakat perlukan hibah. Dia perlu tambahan lain. Dia agak unik sikit. Okey. Dia perlukan hibah dan perlu trustee. Kalau tanya saya, trustee lah. Okey. Kenapa? Bukan tak boleh bagi waris yang kita percaya, tapi kadang-kadang takut dia pun boleh salah guna. Ada risiko. Ada risiko lah kan. Kalau trustee tak boleh. Trustee ni ada. Trustee ni memang dijaga. Dia jaga sebab dia ada trustee act. Contoh trustee. Ada private, ada public. Okay. So yang public amanah raya berhad lah. So yang trustee yang private banyak kan. Yang ada bank pun ada, yang ada memang totally private pun ada. So boleh pilih lah. So bagaimana dia punya aplikasi dia, application dia, maksudnya so, aplikasi. Nak ambil duit tu. So katakanlah sekarang ni ada seorang ni, dia katakanlah keluarga ni kan, katakanlah ayah ni kan, ada seorang anak OKU. Dan dia perlukan penjagaan khas. Okey. So dia tak boleh terima duit hibah tu sebab dia tak boleh menguruskan. Dia tak boleh, dia tidak waras untuk menguruskan. Okey.
Jadi apa yang dia kena buat adalah dia kena ambil hibah, dan hibah tu dia kena bahagi pada trustee. Dia kena buat deed of assignment ke trustee. Lepas tu pula dia akan arahkan trustee buat apa lah. Pakai trust deed. Surat dia punya arahan tu dekat trust deed. So trustee adalah badan yang menguruskan. Trust deed adalah dia punya amanah dia. Dia punya execution macam mana. Jadi katakanlah dia nak bagi monthly ke, ataupun bagi kepada orang yang menjaga dia ke. So mungkin dia lebih tersusun lah. Ada yang memang contoh kos jaga budak tu 1,000, tapi dia nak bagi upah kat orang yang jaga tu 500. So trustee akan uruskan lah. Sebab ada kes yang sebenarnya mungkin dia bagi kepada orang yang dia percaya kan, tapi tiba-tiba orang tu mungkin gelap mana kan. Yalah, bayangkanlah kalau tiba-tiba dapat 500,000 kan. Kita ingatkan kita nak bagi pada anak kita yang mungkin kurang upaya kan, tapi yang kelainan upaya ni, tapi tiba-tiba yang orang tu mula okey lah, ataupun dia kebetulan masa tu dia ada masalah kewangan. Contoh dia buat bisnes, tiba-tiba sangkut, tiba-tiba dapat pula duit. Alamak, duit apa ni? Oh, duit ni sebenarnya arahan daripada wasiat untuk uruskan dia punya anak OKU. Tapi kadang-kadang kita tahulah kan manusia kan. Tapi kalau lebih selamat gunakan trustee lah. Saya cakap betul. Secara personal saya lebih prefer gunakan pay kan, hibah dengan trustee. Okey. Nombor 7 next Okey, nombor 7 next. Okey, pasangan mempunyai anak angkat. Okey, so kenapa pasangan punya anak angkat ni? Okey. Pertama sekali, anak angkat bukan waris faraid. Betul. Jadi anak angkat hanya mampu terima wasiat je lah. Kalau wasiat maksimum 1/3 je. Okey. Tapi kadang-kadang kita nak bagi dia lebih lah. Sebab kita mungkin, sebab kadang-kadang ada pasangan yang tak ada anak. Tak ada anak, dan itulah anak angkat seorang, dan mungkin dia sayang kat orang tu, kat anak dia, dan dia paling bagus sebenarnya buat hibah lah. Cuma macam saya juga cakap, bila anak ni dia tak boleh terima duit hibah tu sampai umur 18. Jadi dia kena buat satu lagi add on, trustee. So biar trustee yang uruskan lah. Okay. So kalau trustee tu kita nak minta dia, okey, umur anak ni 19, kita nak bagi semua kat dia, boleh lah? Boleh. Tak masalah. Whatever yang kita nak suruh trustee tu buat, semua dia boleh buat. Cuma letak dalam trust deed lah arahan dia. Mula-mula nak bagi berapa, semua boleh, tak masalah. Tapi kalau katakanlah kita bagi juga atas nama anak, kan? So apa kena jadi? Okey, pertama sekali yang dia punya legal guardian akan boleh claim. Kalau katakanlah mak dia ada, bagi mak dia lah. Kalau mak dia tak ada, kan, legal guardian lah. Siapa yang dapat legal guardian maksudnya siapa yang dapat LA hak penjagaan. Hak penjagaan tu dia akan penjagaan tu daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, bukan? Hak penjagaan daripada Jabatan Masyarakat, lepas tu daripada mahkamah tinggi kadang-kadang kan. Cuma dia tak boleh dapat semua. Maksimum 50,000 je. Okey. Contoh katakanlah orang ni, budak ni ayah dia meninggal dunia, ni anak angkat. Kan? Katakanlah mak angkat pun tak ada. Kalau mak angkat mungkin bagi dekat mak angkat lah tuntut. Tapi kalau mak angkat pun tak ada, so mungkin orang lain. So panggil pakcik ke everything kan. Tapi sebab dia ni minor ni masih bawah 18. Yalah. Duit tu hanya boleh dirilis 50,000 je. First 50,000 je. So yang lebih semua pergi ke amanah raya. So kalau katalah penjaga amanah raya tu secara automatik ataupun automatik. Sebab public trustee kan. Okey, dia akan uruskan. So whatever duit yang baki tu dia kena apply dengan amanah raya lah. Dan amanah raya ada dia punya schedule lah, ataupun kaki tangan dia yang akan tengok assess, buat assessment untuk apa semua everything. Dan dia tak akan bagi benda tu lah. Berkedaran, katakanlah orang tu nak pakai duit untuk yuran sekolah dia, sama ada dia bagi mungkin bayar terus kat sekolah tu, ataupun bagi kepada parent tu lah. Tapi yang 50,000 tu memang dia akan bagi selepuk terus. Okey, kenapa macam tu? Pertama, dia nak mengelakkan daripada pecah amanah. Jadi kalau 50,000 tu dia akan dikurangkan damage lah. Risk management. Katalah total tu 500,000. Kita cuma loss 50,000 je lah. 50,000 je kita orang tu hilang kan. Kalau tidak, so ada baki lagi. Kalau tidak, hilang sekarang orang kita langsung tak dapat apa kan. Okey, anak angkat. Pertama tu lah dia punya konsep dia anak angkat ni, sebab dia bukan waris faraid. Dia cuma boleh terima wasiat saja. Wasiat pun maksimum 1/3 kan. Cuba kalau katakanlah
harta dia banyak, 1/3 tu banyak tak? Katakanlah dia harta dia katalah 300,000 kan, 1/3 dah 1/3 dah 100,000. Tapi tengok juga harta dia dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk rumah ke apa, nak kena jual rumah ni. Kena jual rumah. So kalau katakanlah rumah tu nak dijual semata-mata untuk bahagikan ikut bahagian-bahagian faraid, orang yang nak membeli ni pula kan, dia tahu tak rumah ni dijual sebab urgent. Kalau orang yang investor hartanah ni kan, dia lantaklah dia cakap mengambil kesempatan dalam kesempitan lah, kapitalis ke, dia niaga, dia investor. Dia investor ni satu perangai dia profit. Dia nak kos yang paling rendah, nak untung paling banyak tu je. Betul. That's it. Betul lah. Kalau dia boleh tekan. Kalau katakanlah nak cepat lagi, boleh saya bayar cash tapi mungkin harga dia 150,000 je. Kalau pakai bank lambat. Jadi offer orang lain pula tak nak. Jadi bincang-bincang nak cepat tak? Nak cepat. Okey lah 150,000. Nampak tak? So kalau maknanya value rumah tu 300,000 tapi sebab nak liquidate cepat ni pasal jadi 150,000 je. Kalau hibah tak ada. Kalau kita dah hibahkan pada dalam polisi tu katakanlah submission dia 500,000 dah dapat. Kan tak adalah company insurance nak diskaun. Okay. So yang seterusnya point nombor 8. Point nombor 8 ni isteri dia dulu pasangan ni berkahwin lah. Pasangan ni berkahwin. Lepas tu dia ada anak. Lepas tu dia bercerai. And maybe lepas tu dia kahwin balik lah, tapi dengan orang lain lah. Dia kahwin tapi dengan orang lain lah. Okay, dan dia bawa anak dia. Dia bawa anak dengan pasangan yang baru. Dengan pasangan yang baru. So maknanya anak dia tu adalah anak tiri kepada pasangan yang baru lah. Betul. Okay, so bila jadi macam ni, maksudnya katalah wife tadi lah. Wife tadi tu dia bawa anak dia, lepas tu jumpa lelaki lain, dia remarry dengan lelaki tu. Okay, so maksudnya lelaki yang baru tadi tu akan jadi bapa angkat lah, bapa tiri lah. Kan dia akan jadi bapa tiri pada anak-anak dia. Okay, and maybe pada masa tu mungkin harta bapa tiri dia banyak. Bapa tiri dia ada banyak harta, mungkin hidup senang and everything. Okay, and bapa tiri dia sayang anak-anak tiri dia. Okay. So upon death of bapa tiri tadi, so anak-anak tiri ni bukan waris farid. So dia sebab tu kena hibah. Dia kena hibah. So tu dia punya aplikasi dia. Sebab kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang cerita benda ni orang ni perlu hibah, tapi kenapa? So now kita terangkan. Kita terangkan satu-satu lah situation macam mana. Sebenarnya banyak lagi detail dia, tapi ini secara umum lah. Supaya at least sebenarnya paling penting sebenarnya adalah kita kena rancang. Kita kena buat perancangan kewangan. Jadi kalau katalah kita tak pandai nak buat sendiri, dapatkan advisor kan, dapatkan financial advisor untuk advice macam nak buat kan. Dan jangan takut kadang-kadang bila jumpa financial advisor ni terus nak kena sign up, terus nak kena charge. Memang ada financial advisor yang memang dia charge professional fee. Tapi ramai juga kadang-kadang orang-orang yang financial advisor ataupun ejen takaful ke, ejen trustee ke, ejen harta pusaka ni, dia boleh bagi advice free je. Sebab banyak info sebenarnya kita boleh dapat, cuma kena luangkan masa, naikkan awareness semua everything, luangkan masa untuk spare masa untuk belajar benda ni lah. Supaya kita tak adalah macam kalut kan. At least kita tahulah sedikit. Kita risau ni sebenarnya pada saya lah, bukan masa kita hidup. Kalau kita tak tahu, kita sendiri tak pandai, kita pula tak ajar waris kita untuk kalau kita sendiri tak tahu, apa yang kita expect daripada waris kita pun tak ajar kita punya waris kan. Lepas tu sama juga, koyak juga nanti bila kita tak ada. Okay, so point nombor 8 selesai. Okay, so next point, individu yang hidup sebatang kara. Okay, kenapa orang yang sebatang kara ni perlukan hibah? Maksudnya dia nak bagi kat siapa? Okay, saya ada satu experience kan. Sebenarnya pertama sekali kita tak tahu kan. Saya punya experience, saya fokus pada yang sebatang kara ni. Kadang-kadang dia hidup sebelum tu dia ada family angkat. Dia ada family angkat. Okey, bila family angkat, dia ni kan kalau meninggal dunia, harta dia semua automatik semua bertumal. Sebab dia tak ada waris. Tapi kalau katakanlah dia mungkin ada abang angkat, kakak angkat yang jaga dia dulu kan. So
mungkin ada juga yang kalau dia sakit, sebelum dia meninggal dunia dia sakit, dia punya anak saudara angkat tolong jaga dia, bayarkan bil hospital ke whatever lah. Okay. So katalah tiba-tiba meninggal dunia, kan harta dia semua tak dapat dekat saudara-saudara angkat ni. Tapi sedangkan saudara angkat ni lah yang bantu dia. Okay. Saya ada satu kes saya punya klien. Memang betul. Dia punya bila trace balik, dia sebenarnya adalah anak angkat dan harta dia semua pergi ke Baitul Mal sebab dia tak ada waris. Consider sebatang kara lah. Sebatang kara maknanya tak ada waris, tak ada trace tak ada waris. Tak ada waris tuntut. So pergi ke Baitul Mal. Jadi tapi lepas tu bila saya go through balik cerita-cerita tu, sebenarnya ada anak saudara angkat dia bantu dia masa sakit, settlekan dia punya hutang-hutang, semua everything, bantu dia macam-macam lah bantu kan. So kalau katakanlah you tak tinggalkan duit semua, tak namakan kepada individu-individu yang bantu you, kan, bantu orang tu, so maknanya orang yang bantu tu tak dapat apa-apa lah. Memang tak wajib kita buat benda tu, tapi sebagai act of sebab kita macam ni, kita nak supaya kita tengoklah macam yang meninggal Bobo ni kan, macam Abang Boci, dia punya kebaikan tu orang kenang walaupun dia dah tak ada. Jadi tak adalah macam kita dah atas sepatang kara, ada orang lain tolong jaga kita kan, dan kita dah hidup senang, dah ada duit sikit everything, patutnya bagus kalau kita ambil hibah kan, kita tibahkan kepada orang-orang yang dulu pernah bantu kita. Okay, at least kalau diingat kita, kalau dia buat kenduri ke apa, boleh sedekahkan Al-Fatihah ke kan, sedekahkan doa ke. Saya rasa itu pun satu benda yang bagus lah kan. Okay, next. Poin nombor 10, lelaki yang berpoligami. Okay. Ini memang sangat penting lah kan. Sebab saya nampak ada dua jenis. Pertama, yang diketahui umum. Maksud saya, isteri katalah lelaki kahwin satu, kahwin dua, isteri pertama tahu. Okay. Ada juga yang suami kahwin second wife ke third wife ke apa, isteri pertama tak tahu. Okay. Kenapa dia perlu ada hibah? Kan, untuk jaga kepentingan lah. Dua pihak lah, sebab saya nampak macam ni. Contoh, katakanlah kalau katakanlah suami isteri yang suami yang poligami ni, dia ada dua isteri, dua-dua tahu. Isteri pertama tahu, kedua tahu. So katalah dia bila meninggal dunia, dua-dua boleh tuntut harta. Tapi kalau takut yang isteri pertama tak tahu, isteri kedua tiba-tiba muncul, dia memang jadi hari raya lah. Dan yang paling bahaya adalah katakanlah suami kahwin kan, ada anak, patut isteri pertama meninggal, anak tu anak kandung dia, betul kan? Tapi mungkin suami tak bawa sekali, dia mungkin duduk dengan orang lain. Okay. So dah kahwin lagi yang kedua pula. Okay. Yang ni ada anak, ada semua hidup lah. Yes. So takut nanti yang isteri kedua ni pula semua harta dia buat, waris ni tertinggal. So susah tak si anak-anak tu. Dan ada kes pula, suami kahwin pertama, kahwin kedua, suami pertama tak tahu, isteri pertama tak tahu. Okay. Kemudian meninggal dunia. So meninggal dunia, isteri pertama tak tuntut. Bukan tak tuntut apa, maknanya tak tuntut, dia buat relax, buat tak tahu je, ataupun mungkin dia pun memang sendiri memang dia tak tahu. Okay. So isteri pertama ni buatlah claim semua bla bla bla, susun urus, dapat sijil faraid semua, bagi settle. Kemudian datanglah isteri baru ni, dia kata saya adalah isteri yang sah si mati. Macam mana agak-agak? Kalau duit dah settle lah ni, dah bagi semua. Kita tanya hari tu, kalau kita tanya Amanah Raya hari tu, dia kata kalau dah bagi, ada yang tercicir, nasib lah tu. Nasib, tak boleh buat apa. Lah. Jadi kalau katalah benda tu betul-betul berlaku kan, tak ke kesian family yang ni. Kalau kena pula ada anak kecil semua everything. So untuk yang lelaki yang berpoligami ni memang patut lah, memang saya rasa memang sangat-sangat berisiko kan, untuk berlaku perebutan macam ni kan. Dan antara cara yang paling praktikal setakat ni kan, selain daripada buat wasiat, selain daripada
urusan harta pusaka dari segi trustee semua everything adalah hibah lah. Okay. And satu lagi saya nak highlight pasal yang berpoligami ni. Okay, so kalau kita tengok tadi kan, waris faraid ni yang ketiga ni isteri. Isteri ni dapat 1/8. Okay, so kalau dua isteri, seorang dapat 1/8, 1/8 Yes. ataupun 1/16 1/16. Kan? So 1/16. Kalau yang 3 isteri 1/24. 1/24. So dia keep on sampai Portion dia makin kecil-kecil. portion dia makin kecil-kecil. So that's why mereka perlukan hibah lah daripada husband dia, sebab dia dapat bahagian yang, for example 1/24 sangat kecil kalau kita nak compare dengan apa yang mak dia dapat 1/6. Kan? So that's why yang saya nampak kat situ jugalah. Okay. So next kita cerita sikit pasal mu'alaf. Maksudnya saudara baru kita. Okay, so kenapa orang mu'alaf ni perlukan hibah? Ada banyak sebab. Pertama, selain daripada yang hutang semua penting, yang special ni adalah kalau dia punya parent masih lagi bukan agama Islam. Dia punya waris lah. Waris dia bukan agama Islam. So harta orang Islam dia akan ikut harta pusaka Islam. So dia tak boleh pergi ke non muslim. Jadi tapi kalau katakan dia ayah dia kan, ayah dia walaupun dia non muslim tapi ayah dia atau mak dia, so dia sayang mak dan ayah dia. So the best way adalah gunakan hibah. Itu yang paling praktikal lah. Dan benda tu tak boleh kontes. Sebab dia memang ada akta kan, ada akta pengurusan kewangan Islam, Islamic Financial Services Act 2013. Okay, so that is main reason lah kenapa yang mu'alaf ni kan perlukan hibah. Okay, so next is yang ni mungkin ramai jarang dengar kan, yang terakhir apa, nombor 12 ni? Nombor 12 ni mungkin tapi saya suka topik ni. Saya suka poin nombor 12 ni, individu nombor 12 so kenapa? Kenapa orang yang ada bisnes ni perlukan? Dia ada banyak tujuan, banyak tujuan lah. Yang biasa, yang common. Pertama, go back to basic. Kenapa orang tu buat bisnes? Income. And income tu, kenapa dia perlu dapatkan income? Untuk ni support continue living dia punya family. Maksudnya bisnes tu akan generate income tu akan bagi family lah. Sekarang ni katalah bisnes tu ada partner. So partner A untuk anak buat bisnes untuk anak dan isteri dia, partner B buat bisnes pun untuk anak dan isteri dia. So katalah seorang meninggal. Seorang meninggal, maksudnya waris ni akan take over share dalam company tu. Normal lah Megat. Kalau katalah suami yang bekerja kan, kadang-kadang isteri duduk rumah sebagai suri rumah, dia tahu tak operasi bisnes semua macam mana? Dia mungkin cerita dengan bini dia lah, tapi bini dia tak tahu nak macam mana lah. Bila tak tahu, dan boleh jamin tak pasangan seorang lagi ni boleh bagi pada waris macam mana ada yang individu ni masih hidup? Tak. Mula kalau masih hidup dia cakap lah ya lah, tapi saya punya pengalaman lah kan, bila dah kena normally akan ada konflik. Sebab saya dah banyak kes saya jumpa. Kes yang pertama saya jumpa, dia duduk dekat Shah Alam kan, dia partner dia orang. Wife dia tahu dia buat business and everything, tapi hidup mewah lah, rumah banglo dekat dalam golf resort kan. Lepas tu ada kereta, ada semua everything. So selama ni memang tak ada masalah. Anak pun belajar kat US. Bila meninggal dunia kan, si isteri expect dapat something daripada company kan, untuk bayar semua whatever expenses lah. Tapi continue living, instead of dapat something kan, pasangan ni datang dengan tuntutan hutang. Dia kata si mati ada hutang tu, hutang ni, hutang syarikat, bla 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 bla. Macam jam lah. So sekarang ni terpaksa anak dia kat US tu, sebab mak dia tak tahu anak dia kat US tu berhenti sekejap cuti belajar kan, tolong uruskan, naik mahkamah anak ijaz punya justify balik, dan dokumen-dokumen tu pula semua tak tahu, sebab suami tak kongsi pun macam mana isteri dengan isteri macam dia run business. So masa hidup memang kita boleh control kita punya business, kita punya partner semua everything, tapi bila dah meninggal dunia, dia akan jadi a bit complicated. Jadi dia sebenarnya detail sebenarnya pemilik perniagaan ni.
dia sama ada nak gunakan hibah tu untuk bagikan company, untuk jadikan keyman, atau nak gunakan hibah tu berdirect pada isteri kan, untuk dia punya ni lah expenses, ataupun nak gunakan hibah tu untuk cross director. Contoh kita berdua orang partner. Okay. Saya belikan insurans untuk you. Saya sebagai penerima hibah. Sebab bila meninggal dunia, share company perlu jual pada partner dulu, baru boleh jual pada orang lain. Jadi partner beli dulu. Kalau katalah partner beli kan, harga mahal dan duit tak ada, so dia mungkin tak mampu beli, wife si mati akan mungkin jual pada orang lain. Jual pula pada orang lain yang masuk, kita tak nak, kita takut, kita tak ngam dengan dia punya cara kerja semua everything kan. So dia punya vision, sebab in the first place there is a reason kenapa kita partner. Yes, mesti ada reason sebab. Dan itu kadang-kadang terpaksa split. Itu namanya cross. Kita panggil cross protection lah. Director A bayar untuk director B, director B untuk director A. Berarti dia punya pampasan cross untuk beli share. So itu antara dia lah. Selain daripada mungkin banyak hutang semua everything kan. Dan juga kalau katakanlah untuk cover opportunity loss. Opportunity loss maksudnya kehilangan peluang. Contoh katalah director ni, salah seorang ni, katalah dia ada 2 orang partner kan. Orang ni boleh buat 5 juta setahun, orang ni boleh buat sale 5 juta setahun. Bila meninggal dunia, company tu akan loss 5 juta opportunity. Sebab seorang je yang buat sale. Jadi nak cover balik cost tu, nak cover balik revenue tu, ambil masa. Nak cari orang yang boleh buat semua everything, network semua everything kan. Kadang-kadang klien pula memang trust pada orang yang mati ni. So dia mungkin tak nak deal dengan orang lain. Dia cek orang lain. Dia cek supplier lain atau business provider lain. Jadi mungkin loss 5 juta. So dan jadi kat situ salah seorang kena ambil takaful, company bayar pada pampasan tu dapat kepada company. Company bayar untuk director tu dan pampasan tu dapat kepada company. So sebenarnya company sebagai participant. Sebagai peserta, maksudnya pemilik polisi tu. Itu kalau itu satu cara. Ataupun kalau susah sangat, mungkin ambil individu, lepas tu transfer deed of assignment pun boleh juga. So itu agak technical lah, tapi konsep dia macam itulah lebih kurang kan, untuk bisnes. So kalau katalah anda memang ada bisnes, ingin mendapatkan khidmat nasihat daripada kami, just boleh PM sama saya atau Megat. Saya akan bantu anda untuk bagi advice macam mana nak susun kan business protection ni. Untuk business protection lah. So habis kita punya list 12 orang, 12 golongan yang memerlukan memerlukan hibah lah. Okay, so basically kita punya topik malam ni 12 tu je. Yes. Okay, and saya nampak kita dah cerita sikit pasal kenapa orang-orang ni kena ada hibah. Okay, and maybe next week kita boleh share sikit, dah ada hibah tu nak bagi nama dia, penama dia siapa. Sebab bila kita ambil hibah, mesti ada penama. Betul. Contoh husband ambil, and husband meninggal, hibah tu mesti ada penama dia. Kan, isteri ke, anak ke, macam mana ke. Okay, so maybe next session kita boleh kongsi sikit lah kepada siapa yang kita rasa patutlah jadi penama hibah tu. Okay, so sebelum kita habis, maybe kalau ada soalan. Ada soalan tak? Soalan-soalan, sekejap saya tengok kalau ada soalan. Okay, ada soalan tak? Kita tengok sekejap. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa sampai setakat tu je. Dan lately ni kita banyak diberitakan dengan berita-berita, kita panggil apa, sudden death. Sudden death kan, kematian mengejut ni semua everything. Jadi kena jagalah kan, kena buat check up. Tapi macam apa-apa pun sebenarnya kalau dah sampai masa, memang sampai masa lah kan. Cuma kalau boleh kita jagalah kesihatan dan cukupkan rehat, jangan stres-stres. Yang penting jangan stres-stres. Sebab tu kita buat discussion ni pun santai-santai kan. Diam tak diam dah berapa dah Megat? Dah 9. Ni yang ke-9. Kali ke-9 dah. Sebab kita setiap kali kita kita prepare soalan tu, kita isi dalam Google Sheet. Yes. Kan? Tadi scroll bila nak jumpa topik yang hari ni? Dah memang dah kat bawah betul lah. Okay. Basically
kenapa kita kenapa kami share benda macam ni, sebab saya rasa jadi tanggungjawab untuk kita sebarkan kepentingan takaful, kepentingan perusahaan terbesar, perusahaan kewangan. Lepas ni mungkin saya akan masuk topik-topik macam nak settlekan hutang, topik macam nak tambah investment, financial management. So biar nampak variety sikit lah. Boleh. Okay. Dan saya harap anda boleh stay tune dengan kita punya sesi ni, InsyaAllah Khamis malam kita akan InsyaAllah kita akan cubalah. Kalau tak boleh mungkin kita the next week insyaAllah kita akan buat juga. Betul. Kita tengah cuba nak dapatkan konten-konten yang menarik supaya anda boleh sentiasa dapat ilmu baru, dan kalau ada sebarang pertanyaan ataupun mungkin ada feedback ataupun topik-topik yang untuk kita ulas, anda boleh letakkan dalam ruangan komen lah. Okay, terima kasih kerana bersama kami. Itu saja daripada saya. Mungkin ada kata-kata lagi ke? Itu saja. So katalah you guys ada miss out ini, sebab kita yang hari ni yang ke-9 kan. So ada yang miss out, maybe tak nak tengok pada awal ke apa. So boleh cari je dekat YouTube saya ada, Bukit Hazwan, ataupun saya punya YouTube pun ada, Aziz Riyadi pun ada. Okay, so boleh tengok kat situ. Memang kita dekat page pun ada, dekat page pun ada, dekat kita punya wall pun ada. Dekat wall pun ada. So carilah kat mana-mana. Akan jumpa insya-Allah. Okay, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.